kita rasa itu adalah sesuatu achievement, and kalau kita ada benda tu kita tak achieve apa-apa pun dalam hidup kita. Betul ke tak benda tu? Well, sebenarnya dia terpulang kepada seseorang individu untuk memberikan definisi tentang pencapaian. Maksudnya bagi setengah orang mungkin pencapaian tu dengan adanya kereta atau dengan memiliki rumah. Tapi ada setengah orang pencapaian tu apabila mereka telah mencapai satu target dalam kehidupan, contohnya menjadi CEO ataupun COO. Ada setengah orang pula mentakrifkan pencapaian mereka sebagai mempunyai keluarga yang bahagia dan juga mempunyai anak yang ramah. Jadi saya tidak bolehlah mengatakan dengan memiliki harta benda dalam dunia ni boleh menjadi kayu ukur sebagai pencapaian seseorang. Tapi sememangnya lah dengan memiliki sesuatu seperti mana kita memiliki rumah atau kereta akan memberikan satu bukan pencapaian tapi satisfaction, satu kepuasan. Kerana dalam teori ekonomi juga kita ada membincangkan tentang kepuasan seseorang, utility. Jadi dengan ada lagi banyak barang yang kita mempunyai, lagi tinggilah utility seseorang. Tapi benda ni sebenarnya adalah satu konsep yang tidak sihat lah. Dia boleh dikatakan sebagai satu materialistik, di mana kita hidup ni kalau boleh hidup dengan mencukupi. Tapi kalau kita mempunyai mindset atau worldview yang dengan banyak benda yang kita ada lagi happy kita, dengan maka adalah satu culture materialistik di mana kita akan cuba membeli sebanyak mana yang lebih daripada apa yang kita perlu. Jadi itulah satu perkara yang saya boleh kongsikan lah. Okey, soalan seterusnya, adakah kita memiliki sesuatu, kita bertanggungjawab sepenuhnya untuk harta tersebut dengan beberapa pengecualian? Well, ini sebenarnya bergantung kepada apakah jenis barang yang kita memiliki itu. Ada dua jenis barang secara amnya. Satu jenis barang adalah barang peribadi, yang kedua adalah barang am atau barang awam. Barang awam ni macam public goods lah, macam benda yang berada di dalam dekat jalan raya ataupun pokok yang ada dekat tepi jalan ataupun taman-taman permainan yang tidak bukan swasta buat, yang kerajaan buat. Jadi perkara-perkara itu semua adalah barang public goods, barang awam, di mana tanggungjawabnya adalah di atas kerajaan, tetapi kita juga sebagai pengguna bertanggungjawab untuk menggunanya dengan penuh hemah. Tak bolehlah kita pergi taman permainan, kita pergi hancurkan barang-barang kat situ, betul tak? Walaupun kos penyelenggaraan adalah atas tanggungjawab kerajaan. Tapi kalau barang peribadilah, contohnya macam handbag kita, beg kita, baju kita, semua benda ni adalah tanggungjawab kita. Maksudnya kita sendirilah kena basuh dia, kita sendirilah kena jaga dia, bayar maintenance dia. Bukanlah tanggungjawab sesiapa. Itulah tanggungjawab kita kerana itulah barang kita. Okay, faham. Tapi contohlah yang barang am tu, kalau kita nak ubah something, kita ada hak tak? Macam contoh dia, kita punya rumah tu dekat depan dia ada jalan, and kita ubah dia letak bonggol. Sebenarnya tak boleh. I mean secara legalnya lah, ataupun secara undang-undang memang tak boleh. Kita tak boleh simply merosakkan harta benda awam, kerana benda ni boleh dikategorikan sebagai vandalism lah, walaupun kita berniat baik. Contohnya lah, kita berniat baik nak letak bonggol sebab kereta laju sangat, tapi kaedah kita dengan meletakkan bonggol secara sukarela atas cara sendiri, itu salah lah. Kita kena buat komplain, buat aduan dekat majlis perbandaran, dan dengan itu barulah kita boleh suruh mereka melaksanakan apa yang kita mahu, iaitu mengadakan bonggol sebagai contohnya untuk keselamatan awam. Tapi kita tak boleh suka-sukalah buat benda tu, kerana itu bukan milik kita. Bayangkan kalau contohlah kita ada handphone lah. Jadi apa perasaan kita kalau tiba-tiba ada orang datang ambil handphone kita, tukar wallpaper kita, delete apps kita, download benda bukan dalam handphone kita tanpa persetujuan kita. Semestinya kita akan marah dan sakit hati. Jadi perkara itu lebih kurang sama lah dalam menguruskan harta benda awam. Okay, so kalau contoh pula kita ada insurans, tetapi tanggungjawab sepenuhnya kepada harta adalah kepada kita. Kalau kita tak ada insurans rumah, kalau terbakar adalah kerugian kepada kita sendiri dan bukan tanggungjawab kerajaan untuk membina semula rumah kita. So kenapa kerajaan tak ada macam tak ada tanggungjawab tu untuk buatkan untuk kita?
Kalaulah semua ni adalah tanggungjawab kerajaan, makanya kita ni memang hidup ni hanyalah bergantung pada kerajaan. Itulah secara perumpamaannya. Tapi nak dikatakan kerajaan punya tanggungjawab ni memang banyak, tapi mereka juga ada limit ataupun ada had, di mana dia terhad kepada bajet yang mereka ada, tanggungjawab yang mereka perlu pikulkan, dan mereka tidak boleh mensatisfaikan ataupun membuatkan semua orang bahagia dengan apa yang mereka buat sebagai kerajaan. Kerana sebagai satu entiti kerajaan, perkara yang paling penting untuk mereka utamakan bukanlah memastikan semua orang ada rumah, tapi memastikan golongan B40 seperti orang-orang yang tidak cukup makan, cukup makan. Orang yang tak ada rumah tu ada tempat berlindung, bukanlah sebuah rumah tapi cukup sekadar tempat berlindung daripada panas terik dan juga hujan ribut. Jadi perkara ni kita perlu nilai dan juga hati-hati untuk memahami apakah tugas sebenar kerajaan. Adakah mereka untuk membayar semua benda-benda yang kita miliki, ataupun adakah peranan mereka perlu menumpukan kepada mereka yang lebih memerlukan daripada sesetengah golongan dalam masyarakat. Okay, so sebenarnya peranan insurans ni dia untuk apa? Untuk melindungi kita kan? So contoh dia, kalau rumah tu terbakar, so kita akan dapat apa untuk sebagai ganti kalau kita ada insurans? Adakah benda itu terpulang kepada agreement ataupun kepada perjanjian yang telah ditandatangani oleh pemilik rumah dan juga bekal insurans tu. Banyaklah dia punya package dan banyak dia punya coverage dia, depends on how much you willing to pay, dan terpulang kepada berapa banyak kemampuan kita untuk memberikan premium dalam insurans tersebut. Tapi secara amnya lah, kalau nak faham secara am, kalau berlakunya sesuatu bukan di luar kawalan kita seperti bencana alam ataupun kebakaran, ada package insurans yang boleh cover kita punya kerugian. Ada setengah coverage, dia cover the whole kerugian termasuk benda-benda dalam rumah tu macam peti ais, TV. Ada setengah, ada package yang tak cover, dia cover harga rumah tu saja. Tapi itu terpulanglah kepada kemampuan kita dan juga apakah jenis insurans yang kita ambil. Tapi itu memang saya tak ada knowledge lah, tak ada ilmu. Itu kena rujuk. Apa, seorang ramai kena alert sendiri dengan insurans yang mereka ambil lah kan? Mereka perlu betul-betul menyelidik dan juga berbincang dengan ejen insurans mereka dan memahami secara keseluruhan apakah kelebihan dengan mengambil insurans tersebut.